air itu fitrah, bersih. Kemudian bersahurlah, nanti kata bersahur. Maka sahur itu ialah masa yang paling hebat kalau ikut Nabi. Berapa minit kan ya? Sebelum azan 50 ayat Al-Quran dibaca. Bayangkanlah, itu satu ikut sunnah. Bapak Nabi makan tahun-tahun. Kita makan 3 pinggan nasi. Takkan kita nak bangun 5 dan 40 kan? 5,5. Boleh jadi 5,5. Dan bila diceritakan oleh Nabi dalam hadisnya, sahur itu yang paling berkah ialah 50 sebelum mana kadarnya 50 ayat Al-Quran dibaca. 20 minit. Okay. 20 minit lah katakan. 20 minit sebelum masuknya waktu. Okay. Tapi kita yang masuk atau kita makan tak macam Rasulullah makan dan okay. Dan kemudian sahur ni pernah sahur, okeylah kita makan walaupun tak 50 ayat atau 20 minit kita makan lebih sahur. Agak 4 tengah itu sahur lah. Jadi seperti kemalakan tempat itu. 12 tengah malam dan sahur. Yang depannya kan bukan sahur, esok ni sahur, dia bukan sahur. Kerana Nabi sebut dalam sahur itu ada keberkatan. Ikut sunnah Nabi juga. Mempercepatkan berbuka puasa. Yang ini tak payah kupas. Orang dah tahu dah. Tak payah sebut. Waktu berbuka ni, Ustaz, panjangkan doa tu Ustaz. Sikit ikut sunnah. Kan? Kalau boleh, Allahumma barik lana. Kan? Allahumma laka sunnah. Itu yang paling afdal Ustaz. Yang Ustaz membaca-baca Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala bika afdalna birahmatika ya arhamar rahimin. Ada orang cakap Ustaz lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa lagi pula? Allahumma fir li shahimin hadzal tamam. Nanti berarti depan tak saja doa Ustaz. Kambing lagi panjang doa Allah. Yang ini tak boleh lah. Yang ini tak payah kupas, orang tahu. Imam pun tahu, Ustaz pun tahu. Semua orang tahu. Bila berbuka hendaklah dipercepatkan, jangan dilengahkan. Allah Akbar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jadikan bulan Ramadan itu bulan ibadah. Satu ibadah sunnah, Allah bagi tauhid melaksanakan ibadah fardu. Jadi kalau masa ini pun tak buka Quran lagi, rugi. Buka Quran. Satu ayat. Allah bagi 10 kewajiban. Satu, alif lam mim 30. Itu dalam hadis yang lain. Yang Nabi cerita alif lam mim berapa dalam itu? Satu ayat, bukan satu, 30. Alif lam mim 30 dapat. Dalam hadis yang lain, bulan Ramadan. Untuk yang sunat, baca Quran sunat. Di luar sembahyang sunat. Tapi dapat pahala seperti melaksanakan ibadah fardu. Benda yang fardu Allah akan jari seperti melaksanakan 70 kefarduan. Ini yang dikatakan pesta ibadah. Hendaklah berbeza bulan ini daripada bulan-bulan yang lain. Kita sebagai orang yang beriman, yang kita dalam bulan Ramadan ini, hendaklah berbeza dengan bulan-bulan lain. Kita nampak perbezaan. Perbezaan. Dan semuanya itu tergantung kepada keikhlasan. Mengisi ngalah rezeki. Semuanya sekali datang, dia berkendakan kepada keikhlasan. Lebih-lebih lagi. Bulan Ramadan ini, bulan transi antara kita dengan Allah. Saudara-saudara, buat apa pinjam air banyak makan tak? Kita tutup tak boleh, tapi pinjam air buka, tolong macam-macam ni. Kalau kita makan dalam pinjam air itu, siapa nampak? Tak ada orang nampak. Pinjam air penuh, almari, biji, pinjam
jawab macam-macam. Almari kita macam-macam mandi. Kalau kita makan, siapa nampak? Tak ada siapa yang nampak. Kalau kita mandi tengah matahari, di tengah hari yang panas, mandi jauh. Kita tak payah banyak kerja, nak katakan kita ngangkat mulut. Kita mandi, panas-panas kita mandi. Tak payah nak katakan nyuap. Kita ngangkat aja mulut kita, air masuk. Tergong. Tak ada siapa yang tahu. Sebabnya dalam hadis qudsi, Nabi beritahu dalam hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Apa yang kita buat semua untuk kita, kecuali puasa. Kerana puasa itu untuk aku. Akulah yang akan memalas pahalanya kepada orang yang berpuasa. Sebab puasa ini special. Sembahyang nampak ke tuan? Ada orang pakai niat? Ada. Bayang pakai niat? Ada. Tak bayang niat aja. Makan sekarang niat aja. Ya, nak pergi Melaka niat aja. Nak pergi Melaka. Sampai ke Melaka? Tak sampai. Ya, sembahyang. Bila sembahyang baru rasa nikmat. Tapi sembahyang itu amal ibadah yang kita buat nampak. Zakat nampak haji kita. Tak nak zakat. Puluh tangan, dapat dilarang menggantikan beras fitrah yang wajib bagi diriku dan keluarga itu pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Saya ingin dia mau katakan, orang nampak kita tak bayar zakat. Betul tak? Ada niat zakat. Tak bayar, apa? Niat zakat. Haji, orang nampak kita pergi haji ini Kaabah, melaksanakan rukun sahih macam-macam. Puasa. Kalau tak puasa, cakap puasa pun mana tahu. Pukul dia kenyang. Puasa tak? Puasa kenyang. Tak selalu. Keluar macam. Makan durian. Pula puasa lagi. Tak rumah tahu. Tak pula yang makan durian ni. Tak ada siapa yang tahu. Inilah disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Dalam puasa ada ihsan. Melihat Allah dalam beribadah. Kalau tak nampak Allah pun, sesungguhnya Allah nampak apa yang kita lakukan. Okey, maka tuan-tuan akhirnya, marilah kita menjadikan amal dalam bulan Ramadan ini sebagai pesta untuk beribadah. Itu saja. Bukannya puasa ini ada. Bukan puasa ini ikutan. Puasa ini ibadah perintah daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasa telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu memperoleh tingkatan takwa. Waktu puasa di dalam tak ada yang lain nak dapat takwa. Maka inilah bulan untuk kita berpesta dari segi ibadah. Kita kena lemur peluang setiap saat. Sampai tidur dalam bulan Ramadan ini pun dikira sebagai pahala. Tapi bukan tidur yang tadi tersebut. Lepas subuh tidur, lepas asar tidur dan masuk bulan. Yang itu bukan. Tidur sekadarnya untuk melihatkan badan. Tidur di malam hari menunggu untuk tahajud ibadah. Malam Ramadan ini kita tunggu. Kita tidur, dalam hati kita tak nak bangun. Kalau tak bangun pun, Allah kira satu malam itu kita telah melakukan amal ibadah. Dan yang terakhir sekali, bila kita ikut imam tuan-tuan, kita kena ikut imam sampai habis. Ini tartib. Banyak orang bila rapat keluar bila. Kononnya tambah lagi sampai 20. Ini bukan tartib. Bila kita ikut imam, kita dah ikut imam, kita dah setuju imam itu sebagai ketua kita, pemimpin kita. Dan Nabi sebut siapa yang mendirikan
sembahyang malam sehingga habis mengikut imam, dia seolah-olah beribadah sepanjang hari. Cara dia kena ikut imam sampai habis fikir 3 rakaat, lepas tu kita nak tambah perlu tambah lagi. Tapi syaratnya ikut imam sampai fikir. Kalau imam tu 20 lah. Kan? Tapi kalau imam tu 8 ditambah dengan 3 kena ikut sampai habis, sampai doa imam. Itulah penting. Sebab kita dah ikut imam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak ikut dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita kalau kita dah buat, sampailah kita buat lagi. Tapi kalau nak buat lagi, kita tak apa supaya dia jadinya dan dia. Kan? Banyak cara. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang penting ikut imam. Jadi imam siap, kita siap. Imam rokok, kita rokok. Imam sujud, imam boleh salam, kita boleh salam. Sampai habis. Jadi imam berdoa dan sama kita seperti imam. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan dalam tazkirah pada malam ini, saya beramal dengannya, tuan-tuan beramal dengannya, dan paling penting dalam ingatan kita, kena ingat yang paling penting supaya berbeza puasa di bulan tahun ini dengan tahun yang lain. Inilah bulan ibadah, bukan bulan adat. Inilah tiang agama. Bila kita puasa, bukan hanya berhur dia yang taat. Macam dalam semayang lah. Bila seseorang nak salat, mesti tutup aurat. Dan mengerjakan hati kepada Allah, mesti tutup aurat. Puasa. Satu ambil puasa ni. Daripada kebit macam hingga terbenam matahari, setiap orang kena jaga hukum akhlak yang Allah tetap. Bukan hanya perut dia yang lapang, tapi matanya jangan melihat benda yang haram, telinga jangan mendengar benda yang haram, tangan jangan buat benda yang haram. Seluruh tubuh badannya mesti taat perintah Allah. Terutama yang dalam bab berpakaian dalam bulan Ramadan ini mesti ikut perintah Allah. Sebab itu boleh satu hari dan separuh hari daripada pagi sampai terbenam tadi. Tak boleh membuka aurat dilihat oleh orang yang bukan muhrim di Allah. Sekadarnya, terima kasih atas liputan pada malam ini, dan mudah-mudahan apa yang saya bicarakan dan tuan-tuan dengar kita sama-sama beramal dengannya.